manis, alah amboi amboi, anak siapa? Lemak manis, alah amboi amboi, santan kelapa, alah amboi amboi, pandanglah manis, alah amboi amboi, anak siapa? Inilah dia Muzium Sejarah Daerah Kuala Selangor dan di sinilah dulunya pusat permintahan negeri Selangor pada abad yang ke-17. Baiklah, Senandung Rakyat kali ini akan memperkenalkan seorang pengasas kumpulan muzik yang terkenal di negeri Selangor. Bersama saya sekarang adalah Wak Nin, iaitu pengasas dan juga ketua kumpulan Bali-Bali. Ya. Jadi boleh tak ceritakan sedikit apa tu Bali-Bali sebenarnya? Terima kasih. Bali-Bali itu adalah sebuah kumpulan yang kita reka mula-mula dulu dia macam muzik-muzik kampung lah. Jadi nama asal Bali-Bali itu ialah Balik-Balik. Balik-Balik. Jadi Balik-Balik itu lama-lama ada orang cadangkan supaya nama Balik-Balik itu kita tukar kepada Buang Gangkih itu. Jadi kita terus jadi Balik-Balik. Jadi Balik-Balik itu dia ada nama dia tu. B balik, A asal, L lagu, L lama dan E itu elok ataupun elit. Macam komando elit dulu tu kan. Bila kumpulan Bali-Bali ni ditubuhkan? Kumpulan Bali-Bali ni kita dah tubuhkan dah lama dah lebih kurang 20 tahun lebih, tahun 1992. Oh, dah lama. Sebelum tu pun ada juga tapi secara rasminya tu kita letak tahun 1992. Sebenarnya tahun 88 tu dah kita dah mula-mula dah buat reka-reka macam itulah. Tahun 92 dah lama dah. Ada tak album ke yang dah dibuat? Berapa album tu kalau ada? Saya ada setakat ni saya dah buat 3 album. 3 album. Lepas tu ada satu lagi album tu saya belum lepaskan lagi. Ada simpanan lagi. Simpanan macam kita tunggulah. Kemudian album-album tu semua kita guna duit yang kita buat pertunjukan tu kita kumpul. Jadi pakai duit sendirilah untuk kita buat album. Semoga album ni kita dapat simpan untuk generasi yang akan datang lah. Jadi kalau kita kumpulan kita lenyap katalah tak ada ikut. Jadi CD tu yang berguna sebagai dokumentasi kita lah. Ada tengok kan, image Wak Nin ni memang sesuatu yang lain daripada yang lain sangat. Ya. Boleh tak ceritakan sedikit apa konsep dan makna image Wak Nin yang berwarna-warni? Ya, boleh. Memang ini elok ni warna-warni ni. Cantik. Jadi pasal tengok pada pakaian dia. Ini kita punya image lah. Macam topi ni contohnya pada atas. Rambut saya pun dah botak jadi. Yang merah-merah ni darah pahlawan lah. Oh, ada maksud? Dah merah. Jadi darah perwira. Jadi yang hijau ni, negara kita kan banyak tropika kan. Pokok, macam-macam lah. Daun pisang, hutan belantara. Itu kita panggil hijau. Lepas tu yang laut ni, Malaysia kita semuanya Malaysia ni, Sabah Sarawak ni. Dikelilingi oleh laut. Jadi macam mana nak gambarkan laut? Jadi kita gambarkan dalam biru lah. Jadi yang kuning ni kita ialah kebudayaan kita lah. Kuning kan. Selalu kita tengok pasukan Selangor tu warna kuning. Raja-raja kuning. Ini kebudayaan ni ialah melambangkan kita punya kebudayaan lah. Jadi ada maksud topi ni kita dah melambangkan warna-warni Malaysia lah. Pakai balik lah. Saya malu lah. Jadi tengok baju ni kaki saya dia disarungkan terompa. Jadi sarung ni sarung batik. Batik ni batik biasa Terengganu lah. Jadi Kenapa kita nak image yang sebegini? kita nak lambangkan identiti Bali-Bali. Batik Malaysia. Jadi topi ni kalau besar dia kita panggil tudung saji. Yang kecil dia panggil terendak. Jadi topi ni dia banyak tempat pakai. Naik beca, sawah padi, tangkap ikan. Ini pakai keseluruhannya Asia lah. Jadi kita boleh panggil kumpulan ni Malaysia Truly Asia. Jadi semua ada dalam ni. Jadi saya konsepkan dia India. Batik ni Melayu. Terompa tadi nanti kita tahulah. Terompa tu pada kaum Cina. Jadi semua ada dalam ni, pakaian ni. Jadi kita melambangkan Bali-Bali lah. Jadi kalau tak ada benda-benda ni, itu bukan kumpulan Bali-Bali. Jadi kat sebelah tu ada nampak ada satu
alat muzik. Alat muzik apa tu? Boleh tak ceritakan sikit? Oh, saya dah lupa dah. Saya ada bawa kayu ni. Apa benda tu? Macam tengok. Pegang dulu. Okey, saya pegang ya. Jadi alat muzik ni saya panggil jing-jing. Jin? Jing-jing. J-I-N-G. Jing-jing. okey. Kenapa jing-jing? Dia kalau diketuk, mari saya tunjukkan sikit. Macam mana? Kalau ketuk, ada bunyi cing. Ni buat sendiri ke apa ni? Jadi barang-barang ni saya buat sendiri. Maklumlah duduk kampung. Tapi ini kita buat secara kreatif lah. Kreatif lah. Tapi walau bagaimanapun muzik yang cara begini dalam filem P.Ramlee, filem Doremi. Dia ada guna benda ni macam ni. Suatu kemuning. Jadi dah lama dah ni kita buat. Saya ambil barang-barang ni daripada barang-barang lama, yang bahan-bahan lama daripada barang-barang terbuang. Saya jadikan alat-alat muzik ni. Jadi jadilah benda ni. Jadi cara main dia macam ni. Saya tunjuk sikit boleh? Kena berdiri? Kena berdiri. Suatu kemuning istimewa raja. Situ. Boleh anda cuba? Boleh. Tapi Ainul akan cuba sebentar lagi. Wah. Jadi itu saja temu bual Ainul dengan Wak Nin, pengasas dan juga ketua kumpulan Balai-Balai. Dan kepada anda semua yang ingin menyaksikan persembahan daripada kumpulan Balai-Balai selepas ini, kita tunggu. Kuala Selangor, namamu daerah terkenal di negeri Selangor. Sedia menyambut semua tetamu untuk melancong dan melabur. Pantai menari, kualanya bersih, bandarnya indah lagi menawan. Kuala Selangor ku jatuh kasih, pengunjungmu pastikan tertawa. Bukit Melawati sungguh terkenal, penuhlah indah cerita sejarah. Makam di Raja Panglima handal, sejarahnya pun batu berdarah. Sentuh boleh diragam, ajaib sungguh tapi benar. Bercahaya sama di waktu malam, berkelip-kelip unggas bersinar. Usaha digerak terus laju, pemimpin tegas boleh ditegur. Rakyat bersatu bergerak maju, majulah maju Kuala Selangor. Sejarah makam di Raja Panglima handal, sejarahnya pun batu berdarah. Boleh disentuh, boleh diragam, ajaib sungguh tapi benar. Bercahaya samar di waktu malam, berkelip-kelip unggas bersinar. Usaha digerak terus laju, pemimpin tegas boleh ditegur. Rakyat bersatu bergerak maju, majulah maju Kuala Selangor.
Bersama saya sekarang Dr. Ibrahim Ghaffar, seorang tokoh karyawan adat dan budaya di negeri Selangor. Terima Apa kasih. khabar, Doktor? Alhamdulillah. Terima kasih kerana sudi bersama dengan saya untuk program Senandung Rakyat ya. Terima kasih. Jadi saya ada beberapa soalan nak tanya kat sini. Silakan. Soalan pertama saya nak tanya, boleh tak terangkan sedikit nyanyian-nyanyian rakyat yang ada di negeri Selangor ni? Oh ya. Di negeri Selangor ni terdiri dari beberapa etnik. Begitu juga lagu-lagu rakyat atau nyanyian rakyat atau juga dikenali sebagai senandung rakyat. Dari etnik Jawa, dia lebih dikenali cempoling. Cempoling. Cempoling dari 3 perkataan, macam-macam, kumpul, iling-iling. Ingat mengingatkan. Itu Jawa. Sementara dari etnik Bugis pula, dia ada gendang 9. Gendang 9. Gendang 9. Gendang tu panjang. Luar biasa panjangnya daripada gendang-gendang biasa, dan dia dimainkan mengikut rentak, irama dan melodi. Diiringi pula dengan madah-madah tertentu. Mengikut majlis dan tujuan. Itu Bugis. Minang pun ada di Selangor ni. Banyak. Jadi kalau Minang Cak Lempong. Cak Lempong. Cak Lempong, dan diikuti dengan tarian piring. Itu di Selangor. 3 etnik utama. 3 etnik. Sementara itu setiap etnik bukan hanya satu dominan, dia ada beberapa. Contoh kalau Jawa tadi, selain ada cempoling, dia ada ciduran, dia ada juga gamelan mengiringi pencak silat. Gitulah. Antara etnik-etnik yang diceritakan tadi dan nyanyi-nyanyiannya kan, apa lagu-lagu rakyat yang masih dipertahankan dan masih popular hingga sekarang? Oh, ya. Pertama lagu keroncong. Saya terlibat sebagai ahli lembaga Perbadanan Adat Melayu dan Warisan Negeri Selangor atau ringkasnya Padat. Kita telah mengiktiraf keroncong sebagai Voice of Selangor. Kemudian diangkat ke Dewan Undangan Negeri, mendapat warta. Maka keroncong sebagai Voice of Selangor. Sehingga ini, dan kita memang minta pihak-pihak hotel, pelancongan contohnya sentiasa memainkan lagu-lagu ini supaya didengar oleh tamu yang datang dari dalam dan luar negara. Yang keduanya seni cempoling. Dari etnik Jawa yang kita juga mendapat temuan melalui penyelidikan saya dibantu oleh Padat. Cempoling ini yang membawa maksud dalam bahasa Jawa macam-macam, berkumpul, iling-iling, ingat mengingatkan, muhasabah dalam bahasa agamanya. Daripada zaman Wali Sembilan, dulu penghijrah dari tanah Jawa ke Semenanjung membawa itu sebagai pusaka dan disembahkan di mana-mana majlis. Kemudian cempoling ini pula mempunyai unsur-unsur dakwah melalui seni, membangunkan jiwa anak muda supaya dia tahu jati diri dan arah tuju yang baik untuk dirinya dan watan dan negerinya. Jadi ada tak lagu-lagu rakyat yang berunsur Islam yang berfungsi sebagai dakwah kecil, tidak semata-mata kerana hiburan saja? Ada. Itu boleh ditegaskan begini. Sebab setiap persembahan bukanlah lagu wajib, tetapi dia kemestian. Mesti dimulakan dengan lagu-lagu yang diambil dari selawat. Dari surah Berjanji itu, tetapi dipersembahkan secara berseni. Ada seni katanya dan diikuti dengan melodi, musiknya. Itu maknanya satu dakwah melalui seni yang saya sebutkan tadi. Maknanya seni itu sangat murni, cuma bagaimana kita menyampaikan kepada masyarakat supaya masyarakat dapat menerima. Selain daripada itu, seni-seni kata, insyaAllah nanti ada kumpulan akan mempersembahkan lagu Hari-Hari Begini. Keroncong, melodinya keroncong, tapi dari sebuah seni kata yang berunsurkan secara tidak langsung, secara halus. Hari-hari begini itu membawa maksud
apa yang kita lalui hari ini dia sementara dan tidak berpanjangan. Jadi jangan happy sangat, tapi harus lihat jalan pulang. Itulah dia. Yang berunsur Islamik. Iya, itu Islamik. Dan juga bukan Islam sahaja. Agama-agama lain juga mengajak kepada kebaikan. Betul. Cuma cara, gaya dan pendekatan berbeza-beza. Tapi tidak ada pun, saya yakin tidak ada satu agama pun mengajar kepada perkara yang tidak baik. Betul. Lebih-lebih lagi Islam lah. Ya. Jadi apa pandangan doktor terhadap perkembangan lagu-lagu rakyat masa kini? Ya, menarik. Cuma saya berpendapat lagu-lagu rakyat seperti di negara kita lah seperti terabai. Kecuali seniman atau penggiat itu sendiri yang berusaha bersungguh-sungguh. Jadi saya tidak kata tidak ada bantuan langsung. Cumanya kalau diberi tumpuan, ia akan lebih semarak. Itu maksud saya. Contohnya kita sekarang ni berada di puncak Bukit Malawati, di mana ia dulu abad ke-17 Masehi. Kuala Selangor ni sebagai sebuah pelabuhan yang menjadi rebutan oleh pedagang dari seluruh dunia selepas Melaka menghadapi masalah ketika itu. Pelabuhan Melaka ditawan oleh itu semua kita tak mau cerita, itu bab lain. Tetapi kalau penghijrah atau pedagang atau ini selalunya datang dengan bahtera, kapal yang besar. Di dalamnya ada seniman dan dia bila sampai ke satu-satu pelabuhan dia akan bermain dan mempersembahkan apa yang dia ada. Jadi itu bermulanya di sini juga. Maka sebab itu pada era ini ya sebuah kumpulan yang menamakan dirinya Balik-Balik terdiri daripada seniman-seniman kampung asalnya yang bangkit sendiri, berkumpul mencari duit sana sini sikit, jual apa yang patut, keluarkan album dan akhirnya terkenal. Itu maksud saya terabai. Tetapi selepas dah terkenal, dia didapat bantuan, dapat undangan dari sokongan yang lebih banyak untuk menyemarakkan senandung rakyat atau lagu-lagu rakyat ini. Saya berharap supaya semua agensi-agensi berwajib mengenainya, berilah bantuan, berilah tumpuan, bangunkan semula. Kerana saya sebut tadi seperti terabai, jaraknya sekian lama, sampai waktu. Jadi berilah bantuan dan saya yakin ia akan menerbitkan satu suasana yang lebih harmoni, murni dan negara yang maju. Betul, saya setuju. Terima kasih Dr. kerana sudi bersama saya hari ini. Jadi selepas ini kita akan menyaksikan satu persembahan keroncong oleh kumpulan Balik-Balik. Tunggu. Ya.
bersama-sama, lupakan kisah duka, gembira mesti gembira. Satu panggung dan kayu, burung sati kain pati, mari abang wahai adik sama bale-bale. Ini depan kursi lagi, hiburan dari kami, mampu sama rumah kini balik asal lagu elit. Hai kawan dengarkanlah, gentai mampu caca, jangan coba dilupa barang-barangan lama. Ada nama lagu baru, abang jamu adik Hindu, saya silam waktu dulu ayah dan ibu. Jangan buru-buru, terus pada selalu, bukan arahmu dulu, ingat kami selalu. Itu dia tadi lagu Balik-Balik dari kumpulan Balik-Balik. Jadi sampai sini saja Senandung Raya untuk kali ini. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum.